Bulan Ramadan ini ramai yang berkongsi rezeki bersempena dengan bulan yang barakah ini, termasuklah juga jelajah sayang Ramadan yang akan berlangsung pada 22 April 2022 iaitu esok. Bersama dengan saya di studio ialah Encik Muhammad Hanis atau Hans, Datuk Dr. Haji Azman Attar, Presiden dan Pengerusi Pertubuhan Asnaf dan Anak Yatim Sejagat Negara Payasin, dan juga Dr. Nuraini Osman, Pengarah Program Jelajah Sayang Ramadan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Cuma sejuk ya tadi. Baik, itulah bila kita bercakap mengenai jelajah sayang Ramadan, bukan sahaja Payasin tapi memang ramai lagi NGO di luar sana yang mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk berkongsi rezeki, berkongsi kasih sebenarnya bersama dengan golongan yang diperlukan. Tapi sebelum itu kita nak bertanya dulu, jelajah sayang Ramadan ini bagaimana sebenarnya cetusan idea dan juga apa di antara matlamat utamanya? Baik, sebelum tu terima kasih diucapkan kepada RTM dan juga Selamat Pagi Malaysia yang sudi menjemput kami, Pak Yasin, dengan nama singkatannya. Saya bersama dengan Dr. Aini untuk hadir ke studio ini. Baiklah, kenapa, macam mana hadir jelajah sayang Ramadan? Seperti yang disampaikan tadi oleh Syafiqah, kita pun tahu sebenarnya di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Dan di dalam Ramadan ini adanya satu malam yang kita tahu, malam yang baik daripada 1000 malam, malam Lailatul Qadar. Dan di sini kita bukan, buat kata orang, bukan kita nak menjadi hamba kepada bulan Ramadan. Tetapi untuk bulan Ramadan ni dia sebenarnya bulan yang terbaik lah, selain daripada bulan-bulan lain pun kita cuba terbaik juga. Tapi buat kata orang, untuk kita memberikan yang terbaik daripada segi beramal ibadah dan kita berkongsi rezeki ni, bulan Ramadan ni lebih sinonim dan lebih sampai di hati. Betul. Bahkan bukan pada kami, daripada pertubuhan sendiri, bahkan kepada semua, lebih-lebih lagi pada golongan sasaran yang kita nak cuba bantu untuk mereka ni sama-sama menyambut hari Lebaran, hari Aidilfitri dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Lebih baik, lebih lagi di dalam era COVID ni. Saya rasa mungkin betul apa yang disebut oleh Hans tadi, kerana selepas Ramadan, Syawal itu bulan yang memang ditunggu-tunggu, kegembiraan di situlah dirasai, tetapi mungkin berbeza sedikit kepada golongan anak yatim ataupun asnaf. Jadi kita pun sama-sama nak membantu dan juga memberikan kegembiraan kepada mereka. Jadi bagi jelajah sayang Ramadan selaku pengarah programnya, apa di antara pengisian ataupun aktiviti sepanjang jelajah ini? Okey, terima kasih saya lagi jumpa Pak Yasin. Okey, sebagai dalam program jelajah sayang Ramadan ni, kami sebenarnya lebih menumpukan bukan saja kepada satu golongan atau satu keluarga. Ia sebenarnya melingkungi sekitar 23,000 golongan asnaf dan anak yatim di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Sebab memang purpose kita, objektif kita menubuhkan Pak Yasin ni sendiri adalah untuk kepada keluarga asnaf dan juga anak yatim. So, apa yang kami buat adalah selain daripada pengumpulan derma daripada rakyat Malaysia sendiri, kami juga turun ke padang melawat mereka, macam mana keadaan mereka dan apa keperluan mereka, terutama daripada nak menyambut Ramadan sehinggalah kepersiapan Aidilfitri. Jadi apabila apa yang kita boleh nampak dekat sini, kita tahu bahawa apabila COVID datang, pandemik, ramai keluarga yang terjejas. Bukan sahaja yang dulu berdaftar di bawah keluarga asnaf, sekarang makin dia nampak semakin trend tu sedikit bertambah kerana akibat COVID. Jadi di situ kami terpanggil untuk menjalankan jelajah sayang Ramadan ini. Seperti kata Presiden Pak Yasin tadi, mengatakan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang memberi 1000 berkah dalam kita berkongsi rezeki, berkongsi kasih sayang. So apa yang kami buat adalah selain daripada pengumpulan derma, kami melawat mereka, kami juga menyalurkan kepada mereka sumbangan-sumbangan yang diperlukan, terutama sumbangan di rumah. Dan juga kemuncaknya adalah insya-Allah esok kami ada majlis iftar bersama keluarga asnaf dan juga rumah anak yatim yang terpilih untuk kami memberikan sumbangan berbentuk keuangan pula. Kalau sebelum ni lebih kepada berbentuk keperluan dapur keluarga, kami lebih sumbangan kepada bentuk keuangan. Itu dia punya sepanjang satu bulan Ramadan dalam program jelajah sayang Ramadan. Saya tertarik dengan apa yang doktor katakan tadi, memberi bantuan untuk barangan keperluan. Kata kuncinya ialah keperluan. Kerana kita tahu keluarga Malaysia ini memang prihatin, ingin menyumbang dan juga menghulurkan bantuan apa yang mereka mampu. Tetapi kadang-kadang berlakunya pembaziran, khususnya dari segi makanan.
Dan kita kadang-kadang terlepas pandang apa sebenarnya yang diperlukan oleh golongan asnaf dan juga anak yatim. Macam Pak Yassin sendiri dah turun padang. Sebenarnya untuk tahun 2022 dengan berlakunya banjir, COVID-19, macam-macam bencana yang berlaku di Malaysia ni, apa sebenarnya yang diperlukan oleh mereka? Baiklah, daripada penghayatan kami sendiri yang turun ke peringkat dasar, dan seperti yang kita dapat lihat di video tadi, kami dapat turun sendiri ke rumah amal yang bagi kami bila ditengok di luar, sebenarnya beberapa rumah amal, contoh rumah asnaf ataupun anak yatim ni, kalau kadang-kadang mungkin masyarakat di luar sana berpendapat kadang-kadang rumah tu nampak tersegam indah, mereka cukup segala-galanya. Sebenarnya itu apa yang berlaku selepas pandemik ni, selepas COVID-19, sebenarnya terjejas mereka di tahap yang kritikal sebenarnya. Dan kami hadir sendiri untuk bukan sahaja untuk bertanya khabar, dan masa sama kami ingin tahu apakah keperluan. Jadi di sini kami apa yang kami boleh bantu ialah kami cuba bantu mendapatkan dana berbentuk cash, berbentuk tunai. Di mana seperti yang kalau tadi untuk tahun ni kami di antara rumah amal yang kami fokuskan ialah rumah amal asnaf kebajikan Radatul Jannah di Kampung Olak Lebit Banting di kawasan Selangor. Di mana rumah ini yang hampir boleh kata keperluannya setiap bulan makan, minum, bil air, bil elektrik dan segala-galanya hampir mencecah lebih daripada 40,000. Saya pasti sangat kepada rumah asnaf ataupun rumah anak yatim lain mungkin lebih lagi keperluan dia, dan juga kepada keperluan keluarga asnaf yang kita sasarkanlah. Dan kita sebut tahu di era COVID ni keperluan seperti kit untuk test COVID dan juga seperti keperluan mask. Kalau kita bayangkan kebanyakannya mereka bukannya keluarga yang berkemampuan. Jadi di situ kalau kita kata Syafiqah tadi betul, makanan mungkin mereka dah ada ketika ini, tetapi kewangan mereka adalah, saya boleh cakap seperti tadi, kritikal. Jadi inilah kami terpanggil untuk turun hadir membantu golongan-golongan ini sebagai orang tengah kepada korporat dan juga mungkin badan-badan kerajaan untuk kami salurkan bantuan terus kepada mereka, insya-Allah. Saya setuju sebab macam test kit tadi, mungkin di pasaran sekarang harga silanya RM6.90. Kita rasa kita mampu tapi mungkin tidak mampu untuk mereka. Jadi mungkin itu antara perkara-perkara ataupun benda yang boleh kita salurkan kepada asnaf dan juga anak yatim ini. Baik, selain daripada itu, apabila kita bercakap mengenai bantuan, kita nak cuba untuk membantu semua, tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada di belah sini, belah situ. Jadi bagaimana koordinasi di antara Pak Yassin dan juga agensi ataupun jabatan-jabatan lain ataupun NGO lain untuk memastikan kalau boleh tiada yang tertinggal? Okey, Pak Yassin ni adalah satu NGO yang berdaftar. Jadi bila kita kata NGO dekat dalam Malaysia ni memang sangat ramai, dan kita pun faham bila kita kata NGO, semuanya ada objektif untuk membantu satu sama lain, membantu keluarga asnaf terutamanya kan. Jadi koordinasi yang kami dapat lakukan, kami mendapat data. Kita tahu daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, daripada Jabatan Agama Islam kan, kita boleh nampak data mereka sebab pihak kerajaan sebenarnya telah membuat pengumpulan data yang bagus. Kemudian setelah itu, selain daripada kadar observation, pemerhatian, kita boleh tahu daripada ketua kampung siapa yang tersasar, sedikit susah ataupun yang memerlukan bantuan. Okey. Jadi koordinasi kami adalah kami bukan sahaja bekerja berdua, kami ada satu tim besar yang mana masing-masing menumpukan, sebab kita tahu Selangor dan Kuala Lumpur ni besar. Tambah-tambah Selangor. Betul. Okey, jadi kami ada pihak di kawasan area mengikut parlimen-parlimen di dalam Selangor. So kita boleh dapat data daripada situ, dan kita, sebab tu saya cakap bila kita sebut keluarga asnaf dan anak yatim di Selangor dan Kuala Lumpur, dia mempunyai 23,000, lebih daripada 23,000. Di situ kami memang ada tim yang sangat besar untuk koordinasi terhadap data-data tersebut, dan kami sedaya upaya kami untuk memilih setiap kali Ramadan datang hadir, dan kami cuba untuk dapatkan bantuan bagi pihak mereka. Dan saya ingin tekankan sedikit seperti mana Encik Han cakap tadi, bahawa dalam berbentuk duit. Itu yang sebenarnya keperluan yang paling orang, walaupun orang nampak contohnya rumah anak yatim tu mewah. Okey, memang saya tak menafikan rakyat Malaysia ni adalah rakyat yang antara paling bermurah hati dalam dunia. Betul. Yang sentiasa bantu. Kalau sudut beras, gula, tak ada masalah. Tapi apabila berbentuk cash tu, mereka bukan saja perlu untuk bil elektrik, bil air, tetapi mereka juga perlu membantu anak-anak keluarga asnaf ni untuk
yuran persekolahan. Dekat situ kita tahu yuran persekolahan, buku cukuplah kita sebagai ibu bapa kita boleh tahu keperluan anak kita. Agak susah. Jadi di situ kita kata pada tahun ni selain daripada kami koordinasi apa yang perlukan, kami juga lebih menumpu terhadap pengumpulan dana dalam berbentuk RM2. Ya, betul. Untuk disalurkan. Jadi mungkin ada beberapa ruang yang perlu kita lihat sebenarnya apa di antara keperluan golongan asnaf dan juga anak yatim ini. Mungkin juga dari segi keperluan mental mereka. Sebab kita tahu agak terjejas di situ. Mungkin ada sedikit harapan daripada Cik Hans berkenaan dengan jelajah saya Ramadan ini. Baiklah, Secara ringkasnya, Cik Hans. Secara ringkasnya, daripada kami terima kasih. Sebelum tu saya ingin highlight di sini di mana kami berterima kasih kepada untuk program kami esok untuk program iftar Majlis Iftar Jelajah Sayang Ramadan 2022 ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Dir and Partner Sdn Bhd, Pentas Flora Sdn Bhd, Top Glove Chemical Sdn Bhd, dan tidak lupakan sebagai venue utama yang juga menaja makan dan minum untuk majlis tersebut ialah daripada Pak In Bayadison Putrajaya Hotel yang bersama-sama membantu dan Badan Korporat tadi yang menaja daripada segi wang ringgit untuk menjayakan program ini. Dan untuk pengetahuan, sebenarnya dalam program ini adalah sebenarnya selalu program kempen berterusan. Kempen Jom Sedekah yang sebenarnya untuk pengetahuan, Pak Yasin pada tahun ini adalah tahun kedua kami mengadakan program ini. Dan kami mengharapkan kepada anda semua, mungkin badan-badan korporat sana yang mungkin terlepas pandang yang ada menonton kami di Selamat Pagi Malaysia, kami mengharapkan bantuan yang berterusan daripada anda. Baik. Terima kasih kepada Encik Muhammad Hanis atau Hans, Dato' Dr. Haji Azman Atta dan juga Dr. Nur Aini Osman kerana sudi bersama dengan kita berkongsi mengenai jelajah sayang Ramadan. Diharapkan usaha ini seperti mana dikatakan tadi berterusan dan juga dapat menyantuni semua golongan asnaf dan juga anak yatim bukan sahaja di Selangor tapi seluruh Malaysia. Amin. Terima kasih sekali lagi.